Ya, sebelum tu kita nak sekali lagi bersama dengan Fitri. Jadi Fitri akan bersama dengan tetamu jemputan yang ada kat sana. Kita nak tahulah agaknya perkembangan terkini di LRT mana, saya pun tidak pasti. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Fitri di sana. Silakan Fitri. Baik, saya masih berada di stesen LRT KLCC dan kali ini nampaknya memang lengang. Hanya ada adalah kali pertama dilaporkan bahawa terdapat sejumlah ambulans dan juga pegawai bomba yang bertugas, dan kini kawasan yang melibatkan, sebab ia berlaku di tengah ya antara Kampung Baru dan juga KLCC, jadi proses untuk mengeluarkan gerabak ataupun train yang terlibat masih diteruskan oleh bahagian teknikal prasarana. Dan kini pasukan media berhimpun di kawasan ini kerana dijangkakan sidang media akan dilakukan bila-bila masa, dan kami akan umumkan kepada anda melalui saluran TV3 dan Media Prima untuk maklumat yang terkini. Baik, sekarang ini video yang mungkin dapat dengar bagaimana pengumuman manual terpaksa dibuat kerana hanya single track saja yang berfungsi ketika ini untuk laluan dari Gombak dan dari Putra Heights kerana melibatkan penutupan track di beberapa kawasan seperti Dang Wangi. Baik, saya bersama dengan salah seorang penumpang ataupun yang biasa menggunakan laluan ini, itu Puan Messi Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, semalam Puan masih menggunakan LRT? Ya, masih. Tapi tak sebab balik pukul 5 kan. Okey, sebagai penumpang yang biasa menggunakan ni hari-hari, macam mana respons semalam? Sebab ramai terkejut dah, benda ini viral dengan pelbagai visual yang mungkin menggerunkan sebab ada tumpahan darah dan sebagainya. Ya, betul. Memang terkejut jugalah dengar kan. Tapi nasib baik saya dah lepas daripada laluan tersebut. So tapi memang rasa terkejut jugalah. Okay. Baik, bila mana berlaku insiden, kadang-kadang ada yang trauma ataupun takut nak gunakan perkhidmatan. Jadi macam mana dengan Puan? Okey, sebab saya memang hari-hari bekerja, so memang terpaksa menggunakan laluan tersebut lah. So memang ini salah satu saya punya pengangkutan awam yang saya guna untuk pergi tempat kerja. Okey, jadi adakah Puan mengambil langkah berhati-hati ataupun sebab sebelum ini pernah juga dilaporkan brek mengejut ya? Memang biasalah. Brek mengejut tu memang biasa berlaku dekat train. Okey, tapi ini betul-betul di luar jangkaan. Betul. Jadi tadi dari train dari stesen mana? Gombak. Penuh? Penuh jugalah, tapi tidak padat. Okey, penuh tapi tidak padat kerana mungkin menjaga penjarakan fizikal semua. Ditambah hari ini ramai yang mungkin dah mula bekerja dari rumah. Okey, baik. Jadi situasinya terkawal ataupun masih ada yang mungkin mengambil alternatif gunakan bas kalau dapat setakat pengetahuan Puan? Mungkin setengahnya akan naik Grab ataupun taksi lah. So untuk langkah berjaga-jaga. Mungkin ada yang memberi impak jugalah kepada psikologi pada penumpang. Memang memberi impak yang besar lah. Sebab terkejut lah kan, sebab benda tu terjadi. Memang tak tahu nak cakap apa. Dan juga dimaklumkan bahawa tempoh menunggu lebih lama ya. Dari stesen ke stesen dalam 10 minit hingga 20 minit. Sebab ada track yang ditutup ya untuk kerja-kerja penambahbaikan. Untuk track daripada KLCC ni, dia akan ubahkan menjadi satu track lah. So sampai ke Pasar Seni. Terima kasih Puan Laila mengambil masa dan juga berkongsi. Tapi Puan tidak rasa gementar ataupun takut ya? Nak rasa gementar tu memang ada lah. Tapi kita dah terpaksa kan. Memang hari-hari memang kena menaiki train ke office. So nak tak nak memang kena lalu jugalah. Baik, terima kasih Puan. Semoga bertugas dengan jayanya. Okey, itu dia. Mungkin lain penumpang, lain impak emosi yang mereka alami. Mungkin ada yang betul-betul berada dalam zon waktu yang sama semalam. Mungkin ada yang mengambil alternatif untuk menggunakan bas dan sebagainya. Dan mungkin dapat dengar yang mana dimaklumkan bahawa train ini memang beroperasi seperti biasa sejak 6 pagi tadi. Cuma terdapat sikit waktu tempoh menunggu yang agak lama kerana ada stesen seperti Dang Wangi dan juga Ampang yang hanya menggunakan single track saja. Jadi diperhatikan kalau dapat nanti saya tunjukkan kemudian di mana kawasan ini telah pun ditutup untuk kerja-kerja teknikal seperti mana yang dilaporkan. Ada pasukan khas yang digerakkan untuk memulihkan ataupun mengalihkan train yang terlibat dengan nahas yang berlaku pada malam tadi. Dan kami juga akan memberikan maklumat seandainya kami dapat kepada maklumat yang sahih dan sah
juga tepat untuk anda bagaimana situasi mereka yang dilaporkan cedera parah. Jumlah yang agak ramai itu lebih 47 orang selain yang cedera ringan. Selain prasarana juga sedang membuat penyenaraian barang-barang yang ditinggalkan oleh mereka yang terlibat dengan insiden ini dalam usaha untuk hubungi mungkin kontak bagi mereka yang terlibat ini. Dan insyaAllah kami akan melaklumkan dari waktu ke waktu dalam MHI kerana di sini pasukan media mula berhimpun untuk mendapatkan maklumat terkini yang tepat untuk anda. Dan sekali lagi ini laporan saya yang kedua, saya akan kembali nanti untuk memberikan apakah perkembangan yang berlaku. Sekarang ini semua penumpang masih lagi terkawal mengikut jadual dan semua menjaga SOP yang terbaik demi keselamatan bersama. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih Fetri Yahya. Itu dia tadi kan, kadang-kadang kita kena fikirkan ialah memang satu sahaja pilihan untuk mereka yang menggunakan perkhidmatan LRT. Sedikit nak info dikongsikan di sini, kekerapan 10 minit dan juga kekerapan 30 minit untuk menunggu train itu. Itu adalah antara SOP yang terbaru juga dikabarkan oleh pihak kerajaan selepas perkhidmatan ini waktu kemuncak ataupun waktu puncak 7 hingga 11 pagi dan juga 7 hingga 11 malam itu kekerapan train akan berlaku 10 minit. Selain daripada waktu itu, kekerapan train akan berlaku 30 minit dan pastinya dijangka akan sedikit lewat daripada jadual yang biasa disebabkan keadaan ini. Okey? Betul.